Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnianya pada pagi yang diberkati dan dimulia ini, kita dapat bersama dalam majlis ilmu membincangkan tajuk Mukhtasar Minhajul Qasidin, iaitulah ringkasan kitab jalan mereka yang menuju kepada Allah. Jadi sambungan kita dalam pelajaran kita pada kali ini iaitulah bab yang kedua, Al-Babus Tsani, bab yang kedua, Kitabut Taharati, kitab rahsia bersuci dan salat serta yang berkaitan dengannya. Jadi kitab At-Taharah wa Asrar, asrar, rahsia-rahsia, dalam muka surat 47 yang terjemahan. Jadi kita nak belajar ini satu perkara yang menarik, kerana dengan kita memahami keindahan rahsia di sebalik ibadat itu akan menambahkan kita lagi kepada kerajinan untuk beribadat. Rahsia bersuci dan salat ini dibagi kepada beberapa kategori. Yang pertama bab taharah, kemudian salat, kemudian diikuti dengan bab lain pula. Bersuci terbagi kepada 4 peringkat. Suci ini 4 perkara. Yang pertama, menyucikan zahir daripada hadas. Jadi kita tahulah hadas tu apa benda. Hadas ni tak suci tapi tak nampak. Benda orang panggil tak suci tapi bukan kotor, itu dia panggil black. Kalau yang kedua ni najis. Najis ni tak suci, kotor. Dan lebih-lebihan kotoran, fadalat, mana lebihan kotoran tu yang kita gunakan, kita ambil yang kita nak dan dikeluarkan benda-benda yang lebih, itu dipanggil fadalat. Yang kedua, menyucikan anggota daripada noda dan dosa, daripada zunub, az-zunub wal asam. Zunub tu dosa, daripada kesalahan. Yang ketiga, menyucikan hati daripada akhlak yang tercela dan perkara buruk yang dimurkai oleh Allah. Dia panggil al-akhlaq al-mazmumah, benda-benda yang mazmum, yang dicela pada syarak. Yang ketiga, menyucikan rohani daripada yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak bersihkan rohani kita, suci hati kita daripada benda-benda yang lain daripada Allah. Peringkat yang keempat inilah matlamat yang paling tinggi. Dia kata wa hadza huwal ghayatul quswa, al-ghayah al-quswa, jadi matlamat yang paling tinggi dalam perbincangan kita ni. Semua empat-empat tu semuanya perlu. Kalau tak bersih daripada hadas, kita tak boleh ibadat. Tak bersih daripada najis, juga tak boleh nak melakukan benda-benda yang diperlukan kepada kebersihan. Tetapi menyucikan rohani, tathhirus sir, ini peringkat yang paling tinggi. Sesiapa yang kuat mata hatinya, mata hati dia kuat, dia panggil basirah. Kita ada 2 kategori. Satu dipanggil basar, satu lagi basirah. Al-basar, mana mata kita yang 2 biji ni, itu basar. Yang kedua basirah, mata hati, yang memang tak ada mata. Hati ada mata tak? Tak ada mata, tapi dia panggil mata hati. Siapa dia boleh cek? Pakar-pakar bedah ni, cuba kita tanya dia, di hati ada mata ke tidak? Kalau ada mata, berapa mata dia ada? Itu dia panggil cakap. Jadi mata hati, siapa yang kuat mata hatinya, dia akan sampai ke tahap yang tersebut. Tahap ke mana? Tahap membersihkan rohani dia daripada mengabdikan diri kepada lain daripada Allah Azza wa Jalla. Manakala orang yang lemah mata hatinya, wal'iyazubillah, dia tidak akan dapat memahami peringkat-peringkat bersuci ini, melainkan peringkat pertama sahaja, iaitulah peringkat dia pandai bersihkan
hadas dia pandai bersihkan benda-benda yang najis, tetapi dia tidak pandai nak membersihkan hatinya. Ini menunjukkan bahawa kerana itu lantaran penyakit was-was, jadi orang yang tak ada basirah, dia tidak tajam, tidak telus, lemah mata hatinya, dia tidak akan memahami peringkat-peringkat bersuci ini, melainkan peringkat pertama sahaja. Kerana itu lantaran penyakit was-was dan ilmunya yang cetek. Allahu Akbar. Dia kata penyakit apa yang menghalang kita daripada ni? Kerana penyakit was-was dan ilmu yang tidak banyak. Dia menghabiskan banyak masanya dengan beristinja dan membasuh pakaian secara berlebihan kerana menyangka bahawa itulah sahaja konsep bersuci yang dituntut. Ini bahaya. Masyarakat hari ini sebahagiannya jaga sungguh dia. Dalam bab pakaian dia basuh sampai lebu baju dia. Kalau terkena apa sikit, basuh habis. Pernah saya jumpa ni pakcik ni masuk dalam masjid, setengah kain dia basah. Saya cakap, apa pasal ni basah ni? Hujan tak, apa tak? Saya berjalan tadi entah kena apa tu, debu ke apa, dia basuh habis kain dia. Jadi dia menghabiskan masa dengan membersihkan yang zahir. Tengok dalam nota kaki dia kata, pada hari ini ramai manusia ditimpa dengan penyakit was-was. Oleh itu berwaspadalah, al-hazar. Orang seperti ini jahil dengan perjalanan hidup ulama terdahulu yang menghabiskan masa mereka untuk menyucikan hati. Jadi ulama dulu lain, habiskan masa suci hati, sedangkan dalam perkara zahir mereka mengambil pendekatan yang mudah. Yang zahir ialah bukan tak ada, tapi mudah, simple. Diceritakan, diriwayatkan bahawa Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah berwudu menggunakan bekas air milik seorang perempuan Nasrani. Umar nak ambil wudu, minta air, ada rumah ni makcik ni orang Nasrani, orang Kristian. Umar tak tanya pula, sama ke tidak, apa tak dia pakai. Tangan-tangan mereka hampir tidak dibasuh daripada kotoran yang berbau busuk. Mereka bersembahyang di atas tanah. Ni orang dulu ni cerita ni. Berkaki ayam ketika berjalan dan hanya menggunakan batu ketika istinja. Yang kita ini kalau nak istinja, air lagi, tisu lagi, sabun lagi, lepas keluar tu bakar minyak wangi lagi, nak suruh hilangkan semua bau. Jadi hebat kita dari sudut benda yang zahir seperti ini. Ini satu cabaran yang perlu kita belajar. Sayyidina Umar bin Khattab ni tengok, dia boleh gunakan bekas air. Yang menariknya, hadis ini, cerita Sayyidina Umar ni telah dibawa oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin ketika membincangkan tentang air. Imam Al-Ghazali, anak rasa pelik juga dengan dia. Bila bincang tentang air mustakmal ada ke tak ada, Al-Ghazali kata, aku mengharapkan fiqh mazhab Syafi'i mengguna pendekatan mazhab Malik. Air ni ada dua je, najis, bersih. Di antara hujah dia kata Umar telah radhiyallahu anhu telah mengambil wuduk dengan bekas perempuan Nasrani. Yang kita tak tahu orang Nasrani apa dia punya kedudukannya. Keadaan itu berlarutan, berpanjangan sehinggalah timbulnya satu kumpulan manusia yang menganggap perbuatan-perbuatan bodoh itu iaitulah bersuci secara berlebihan kerana penyakit was-was sebagai asas kebersihan. Kasar juga dia. Al-amru ila yusammuna ar-ra'unah. Ar-ra'unah ni al-hamaqah. Betul dah? Terjemah yang tepat. Orang yang dianggap sebagai kurang cerdik lah, kalau kita terjemah dah. Hak mana kurang cerdik ni? Yang menganggap bersuci zahir itu berlebihan kerana penyakit was-was ini sebagai asas kebersihan. Basuh habis. Oleh kerana itu banyak masa mereka dihabiskan dengan memperelokkan perkara-perkara zahir, sedangkan batin mereka telah rosak kerana dipenuhi dengan sifat-sifat buruk seperti takabur, ujub ni heran diri. Rasa kita je pandai, orang lain tak cerdik belaka. Jahil, riya dan nifaq, wal'iyazubillah. Ini sifat-sifat mazmumah yang sangat bahaya. Sekiranya mereka melihat orang yang hanya menggunakan batu ketika beristinja atau berjalan kaki ayam, kaki tak pakai selipar lah kaki ayam ni, atau bersembahyang di tanah lapang tanpa alas,
atau berwuduk menggunakan bekas seorang perempuan tua, pasti mereka akan membantah dengan sekeras-kerasnya serta menggelarkannya sebagai pengotor dan enggan makan bersamanya. Tak mahu dia. Tak usah kata apa. Hari ni bila berlaku jam jalan raya, ada orang SMS dia telefon dia tu, "Ustaz, saya ni macam mana agak-agak boleh jamak tak?" Nak jamak dah sebab jam. Saya tanya balik, yang jam tu atas udara ke atas jalan raya? Dia kata jam atas jalan. Kalau atas jalan turun daripada kereta, salat kat situ. Sejadah tak ada, kopiah tak bawa, macam-macam alasan dia. Apa masalah ni? Ini masalahnya. Masalahnya jalan kitab ni kata ar-ra'unah, orang-orang yang hamaqah, yang kurang cerdik apabila duk bincang ke benda tu. Kalau atas jalan raya ni memang tak ada nampak najis, tak ada. Salat je dekat situ. GPS semua ada, nak cari kiblat takkan tak reti. Apa yang nak jamak laginya? Itu masalah kita ni. Menghabiskan masa. Tengok, kalau dia tengok orang salat atas tanah ni, oh dia terpelik ni pokok ni. Apa punya mazhab ni? Perhatikanlah bagaimana mereka menganggap zuhud. Apa zuhud ni? Yang termasuk sebahagian daripada iman sebagai kotor. Jadi sebagaimana sabda Nabi, tengok di bawah nota kaki dia tu ni, at-taqasyuf, dia kata, hidup dalam keadaan susah dan zuhud sebagai sebahagian daripada iman. Jadi dia anggap apa sebagai zuhud, sebagai kotor, manakala perbuatan bodoh pula sebagai kebersihan. Mereka menjadikan yang mungkar atau ma'ruf, yang mungkar itu ma'ruf, yang ma'ruf sebagai mungkar. Namun begitu, sesiapa yang bermaksud bahawa bersuci ini adalah satu kebersihan dan tidak membazir dalam menggunakan air, serta menganggap bahawa menggunakan air yang banyak bukanlah sebagai asas agama, maka itu semua bukanlah kemungkaran. Bahkan ia adalah tindakan yang baik. Sela rujuk kitab-kitab fiqh untuk mengetahui hukum hakam mengenai najis dan hadas. Kitab ini hanya membicarakan adab-adabnya sahaja. Jadi dalam kitab kita ni dia ringkas ya. Dia kata kalau nak bincang tentang fiqh, adab bersuci dan sebagainya, itu kena balik pada kitab fiqh. Jadi kita belajar fiqh nanti. Saya ingat dalam kelas kita sini ada pelajaran fiqhnya. Dalam bab kitab kita ni dia nak bincangkan tentang adab saja. Baik, dia pergi kepada menghilangkan lebihan kotoran terbagi pada dua jenis. Dia panggil fadalah, ni maknanya benda-benda yang keluar lepas daripada digunakan. Pertama, kotoran yang boleh dihilang atau dibersihkan. Dia panggil ausakh tuzal. Kotoran yang boleh kita hilangkan. Contohnya kotoran atau benda-benda cemar yang melekat di kepala. Oleh itu disunatkan membersihkannya dengan membasuh, menyikat dan meletakkan minyak bagi menghilangkan kekusutannya. Begitu juga sunat membersihkan kotoran yang terdapat pada telinga dan hidung. Disunat juga bersugi dan berkomor untuk menghilangkan kotoran pada gigi dan lidah, serta membersih kotoran yang ada pada ruas-ruas jari jemari. Demikian juga kotoran yang ada pada seluruh badan disebabkan peluh dan debu jalan, di mana kita sunat membersihkannya dengan mandi. Itu ya, mudah ya. Hak cerita ni cerita mudah. Tidak salah memasuki bilik sauna awam. Masuk bilik sauna ni, bahasa Arab dia panggil hammam. Hammam zaman dulu bukan hammam zaman kita. Kalau hammam zaman kita gini, tandas. Orang buat tandas dia tulis hammam. Orang dalam istilah fiqh dulu kalau kata hammam tu sauna, bilik mandi air panas ni. Itu sauna. Kerana ia lebih berkesan dalam menghilangkan kotoran. Kerana sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berbuat demikian. Jadi bolehlah pergi mandi mana ni. Tapi tempat kita ni bahaya, yang jaga sauna tu kalau yang lelaki yang pergi, yang jaga perempuan kat situ. Dibuat sendiri kat rumah tu nak mandi sauna. Namun begitu, orang yang masuki bilik sauna ini adalah memelihara auratnya daripada dilihat dan disentuh oleh orang lain. Janganlah. Kena hati-hati. Zaman kita ini rasa sauna kat awam ni tak selamat. Kecuali dia khaskan. Ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki. Ada ke macam tu? Ada. Kalau tak ada, kena buat lah. Nak lepaskan fardu kifayah orang nak mandi ni. Dalam hal ini, apabila seorang itu merasa panas, yang dia naknya perbincangan di sini. Yang adab masuk tadi, dia kata tengok dalam kitab fiqh. Apabila seorang itu merasa panas, bila rasa panas dalam sauna atau apa nak jadi, dia seharusnya mengingati kepanasan api neraka.
Inilah sifat fikiran orang beriman. Duduk dalam panas ni kita rasa ini baru panas sikit je. Kalau panas sungguh api neraka nanti macam mana nak jadi? Apabila ia berlegar pada perkara keduniaan, secara spontan dia akan mengingati hari akhirat. Kita ingat banyak sangat projek nak pergi ni, balik semula ke akhirat. Ini kerana akhirat adalah lebih besar artinya dalam kehidupan orang beriman. Pepatah Arab menyebut, setiap bekas akan memercikkan jenis cecair yang ada dalamnya. Apa dia bahasa Arab kata? Wa kullu ina'in yandah bima fih. Itulah. Dia kata setiap bekas tu akan mengeluarkan apa yang ada dalam tu. Betul lah, kalau kita bekas dia dalam botol ada kicap, keluar kicap lah kan. Ini kerana dia kena ingat, setiap bekas akan memercikkan jenis cecair yang ada dalamnya. Tengok nombor 1 di bawah dia, ada huraian dia. Maksudnya sesuatu bekas itu mengeluarkan jenis cecair kandungannya, bukannya sesuatu yang lain. Contohnya bekas yang dipenuhi dengan air sirap akan mengeluarkan air sirap, bukannya air limau. Begitulah bandingan sifat yang ada pada manusia. Masing-masing mempunyai bidang yang tersendiri. Dia tidak akan buat atau teringat kepada kerja yang lain dari bidangnya, sebagaimana contoh yang disebut di atas tadi. Demikianlah orang yang beriman. Sikap dan skop ingatannya hanyalah kepada akhirat. Ini bandingan yang cantik. Dia kata al-inu kullu ina'in yandahu bima fi. Bekas itu akan mengeluarkan apa yang ada dalam dia. Kita orang beriman, duduk di mana tempat sekalipun, yang keluar daripada mulut kita, iaitulah apa dia? Keimanan kita kepada Allah. Tengok benda ni, Allahu Akbar. Tengok benda ni, semuanya Masya Allah, Tabarakallah. Jadi biar kita kembali kepada Allah, kerana itu sifat orang beriman. Jika beberapa orang yang berdiri daripada pembuat permaidani, orang-orang yang terdiri daripada pembuat permaidani, kerja dia buat kapet, tukang kayu, juru bina dan tukang jahit masuk ke dalam sebuah rumah, pasti semua reaksi mereka berbeza. Ini bahaya ni. Orang yang membuat permaidani akan merhatikan jenis hamparan dan menilainya. Ini buat daripada mana ni? Turki. Mari daripada mana buat? Tukang jahit pula akan melihat mutu tenunan kain yang ada. Tukang kayu akan memerhatikan atap rumah, manakala juru bina pula akan meneliti dindingnya. Begitulah hal keadaan orang yang beriman. Apabila dia melihat suasana gelap, dia akan mengingati suasana alam kubur. Gelap, duduk dalam kubur. Kita tengok suasana gelap, takut hantu. Itu yang jadi tak mari tak sampai matlamat tu. Dia ingat hantu sini gelap ni. Apabila dia mendengar jeritan, dia segera teringat tiupan sangkakala. Allahu Akbar. Apabila dia melihat nikmat, dia akan teringat akan nikmat syurga. Dan apabila dia melihat azab, dia akan teringat azab api neraka. Jadi kita dalam suasana itu kita kena ingat. Ini dia kata kepakaran zaman dulu, orang akan terikat dengan apa yang dia pakar. Yang jadi huru-hara dunia hari ni, sebab semua orang nak jadi pakar belaka. Tukang kain pun pergi nak komen bahagian binaan, runtuh bangunan. Orang yang buat bangunan pergi duduk komen tentang kain ni. Jadi apa yang dia pandai? Jadi hari ni boleh katakan kepakaran tidak ada. Yang banyaknya yang tak terpakar yang banyak. Betul tak? Tak terpakar, tak tahu apa benda yang dia nak buat. Ini makruh memasuki bilik sauna. Ni dengar ni, yang suka pergi mandi kat sauna ni, dengar ni. Ketika hampir tenggelam matahari. Apa sebab? Dan juga tempoh masa di antara waktu maghrib dan isya, kerana pada waktu itu syaitan sedang berkeliaran. Jangan pergi Kalau nak masuk sauna pun tengok jam juga. Dah nak maghrib ni, mari kita pergi dengar kuliah kat mana-mana dulu. Jadi masuk. Syaitan duduk main pada waktu itu. Jadi biasanya kalau waktu syaitan duduk ni, dia akan duduk lama di situ. Sebab syaitan ni dia akan beri ilham yang pelik-pelik pada waktu itu. Siapa yang buntu fikiran masuk tandah pada waktu maghrib, duduk lama situ. Mudah mari ilham. Tapi jangan cari ilham syaitan, kita cari ilham yang baik-baik lah. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, bahagian yang perlu dibuang untuk membersihkannya, contohnya menggunting misai, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu ari-ari dan memotong kuku. Tengok, janggut tak ada kat sini.
Jadi ada setengah orang ni bila bak contoh, habis dia cukup belaka. Contohnya orang kursus nak pergi haji. Dia tu sebelum kita berihram sunat. Kita potong kuku, potong rambut, potong janggut. Siapa dia suruh potong janggut? Tak termasuk dalam tu. Itu dia ada clause kat situ. Tengok dalam kitab ni tersebut janggut. Makruh mencabut rambut uban, tetapi sunat menginaikannya. Kalau yang uban putih tu jangan cabut. Ada setengah orang dia tak cabut, tapi waktu itulah nak pakai tudung. Ada setengah makcik ni saya cakap, dulu tak bertudung, sekarang ni tudung. Dia bisik dengan saya, Ustaz, dah uban banyak kat kepala. Saya cakap, uban ni dalam Quran sebut tanda. Dia kata, tanda apa? Tanda nak mati. Dia kata, Ustaz kasar sangat. Kata, saya gurau, dia cakap. Jadi kita nak bertudung sekarang. Bertudung sungguh-sungguh lah. Jangan tunggu nak uban baru nak bertudung. Sebab nak tudung uban tak boleh. Nabi kita larang cabut uban tak boleh. Yang kena adanya, kalau uban tu mari, kita tak mahu warna putih tu, kita inaikan dia. Inai pun tak boleh warna hitam. Warna hitam dilarang. Sebab warna hitam ni kadang-kadang macam nak kelentong orang. Orang tengok, muda lagi nampak. Sedangkan kalau buka betul, memang kepala dah putih dah. Wasta'ala ra'si syaibha. Yang atas kepala dia penuh dengan uban. Kalau kita tengok uban ni sebenarnya, banyak cerita dia. Dalam kitab Syama'il dia sebut Nabi kita berapa orang ada uban. Ajaib lah sahabat-sahabat ni. Uban dalam kepala Nabi pun dia kira juga. Allahu Akbar. Inilah peringkat bersuci yang pertama, iaitulah suci anggota zahir. Manakala 3 peringkat bersuci yang lain akan dibincangkan dalam bahagian berkenaan perkara-perkara yang merosakkan, iaitulah al-muhlikat. Kita akan masuk di dalam benda-benda yang membinasakan, itu muhlikat. Dan yang menyelamatkan al-munjiyat, insya-Allah. Jadi syekh kita ni tak nak cakap panjang. Dia kata masa tak cukup. Yang kita bincang dalam bab asrar taharahnya, setiap benda yang kita buat, kita ingat kepada akhirat. Itu je kesimpulan yang paling ringkas sekali, yang paling simple. Setiap perkara yang kamu lakukan itu, ingat kepada akhirat. Barulah kita ada kesan yang baik. Kalau tidak, kita macam jauh sangat jarak kita dengan Allah Azza wa Jalla. Baru ni kita cerita dah kan, di mana tu yang keluar suara yang pelik tu, dekat mana? Dekat kota Samarhan tu. Saya pergi, orang duk tanya cerita tu ya. Saya kata saya pun tak dengar. Dia buka dalam internet, bunyi suara. Dia kata apa ustaz nak kata? Saya kata saya nak tanya sepatah. Dia kata lepas keluar suara ni, berapa ramai orang pergi masjid? Dia kata sama juga. Dia tak kata tak ada faedah. Yang patutnya bila mari suara yang ajaib gini, mengingatkan kita kepada dekat dah dengan kiamat, dekat dah dengan benda-benda yang pelik. Jadi menakutkan kita. Tengok dalam cerita gerhana, Nabi kata zalika yukhawifullahu bi ibadahu. Berlaku benda-benda ini, Nabi kata Allah Taala nak menakutkan hamba-Nya. Barulah kita terasa ada pandangan kita yang tersendiri dalam masalah ini. Tamatlah kita cara ringkas bab kelebihan bersuci. Kita berpindah kepada faslun fi fadailis salah. Fasal membincangkan tentang kelebihan salat. Kita belajar salat hari. Bukan nak belajar satu-satu ni. Nak belajar apa benda yang kita nak memahami dalam salat kita ni. Sembahyang ataupun salat, saya lebih suka guna perkataan salat lah, merupakan tiang agama dan amalan ketaatan yang paling utama. Banyak hadis yang masyhur menerangkan kelebihan salat. Antara adab yang terpenting dalam bahagian dalam salat ini ialah khusyuk. Allahu Akbar. Ini yang paling berat sekali. Yang terpenting dan paling berat sekali, nak dapat khusyuk. Hadis daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minaz dzunub ma lam yubti kabiratan wa zalika ad-dahr kullahu." Apabila masuk waktu salat yang diwajibkan, salatul maktubah, sama salat fardu, lalu seorang itu menyempurnakan wudu, ambil wudu dengan sempurna, ikut cara yang kita belajar, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, khusyuk dalam salat dan rukuknya betul,
sembahyang tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya sebelum itu, selagi dia tidak melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar ini perlu kepada taubat. Begitulah untuk selamanya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Sayyidina Uthman juga meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ataini la yuhadditsu bi fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Sesiapa yang salat 2 rakaat dalam keadaan dia tidak bercakap-cakap dalam dirinya, makna tak khayal, tidak mengembara dalam salat, diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tak ada mengembara, maknanya kita tak pergi ke mana-mana, kita duduk dalam salat kita. Tengok cerita dia. Apabila Ibnu Az-Zubair, Abdullah Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair ni seorang manusia yang pelik. Dia sebut awwalu mauludin fil Islam bil Madinah. Orang hijrah muhajirin yang pertama dilahirkan di Madinah. Dan kelahirannya menggembirakan orang Islam, sebab orang Yahudi buat ramalan. Dia kata lepas pada ni orang mari ke Madinah tak dapat anak, mandul, sebab penyakit yang telah melanda mereka waktu hijrah. Maka Allah nak batalkan dakwaan palsu Yahudi, lahir Abdullah bin Zubair. Tengok cerita dia. Dan dia sempat menjadi khalifah selama 9 tahun. Ibn Zubair dibunuh pada bulan Zulhijjah tahun 73 Hijrah. Itu cara ringkasnya. Apa dia cerita Ibn Zubair ni? Apabila dia Ibn Zubair radhiyallahu anhu mendirikan salat, tubuhnya tidak bergerak-gerak kerana keadaan khusyuknya seumpama sebatang kayu yang tegak. Allahu Akbar. Macam manalah keadaan dia, kita tak nampak dah tu dah. Ketika dia sujud, burung-burung akan hinggap di belakangnya kerana menyangkakannya sekeping tembok. Suatu hari dia bersolat di Hijr Ismail, di Kaabah, dekat Kaabah tu. Tiba-tiba jatuh sebiji batu kerana lontaran menjanik. Menjanik ni bom yang dihantar oleh Hajjaj pada waktu itu. Hajjaj ni lawan Ibn Zubair di Mekah. Sehingga sebahagian pakaiannya terkoyak, tetapi dia tidak berganjak sedikit pun, radhiyallahu anhu. Ini satu cerita baru ni. Cerita Ibn Zubair salat begitu hebat sekali dia. Kita belajarlah dengar cerita orang soleh zaman dulu, salafus soleh, bagaimana salat mereka. Berkata Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran ni, tandalah sikit, seorang ulama tabi'in yang meninggal pada tahun 117. Dia kata apa? Ma ra'aitu Muslima bin Yasar. Terjemah dia. Aku tidak pernah sekali-kali melihat Muslim bin Yasar. Muslim bin Yasar ni pun ulama tabi'in, salah seorang daripada orang yang kuat ibadat di Basrah, dan salah seorang ulama fiqh. Ya, sepatutnya kalau kita baca sejarah hidup tokoh ulama, kita tengok biasanya mereka akan buat min ubad wa min fuqaha, ahli fiqh yang kuat ibadat. Dia tidak terasing. Kita belajar dalam mukadimah dulu, kalau sebut faqih maknanya orang kuat ibadat, orang yang kuat ilmunya. Itu mana faqih. Oh, zaman kita ini bertukar. Bila sebut orang faqih maknanya orang yang boleh keluarkan fatwa, itu saja. Apa jadi? Muslim bin Yasar ni rahimahullah kata, aku tidak pernah sekali-kali melihat Muslim bin Yasar berpaling ketika salat. Allahu Akbar. Suatu ketika, satu sudut masjid telah roboh, terbalik dia punya dinding, dan orang ramai menjadi kelam kabut, tetapi Muslim bin Yasar tetap tenang bersalat dan tidak berpaling sedikit pun. La ilaha illallah. Boleh dia. Kita ni bunyi sikit dah nak lari dah. Apabila dia masuk ke rumah, seluruh ahli keluarganya akan diam. Orang hebat sungguh dia. Anak dia takut belakang. Tengok ayah masuk, Muslim balik ke rumah dia, anak-anak dia senyap. Apabila dia mendirikan salat, mereka mula bercakap dan bermain ketawa. Subhanallah. Kita terbalik, diam, bapak nak sembahyang. Kalau anak tak diam, 10 rakaat sembahyang Zuhur. Dah tak habis-habis dia, berapa rakaat dah aku ni, terlupa dah. Muslim bin Yasar ni, anak dia tengok ayah sembahyang Allahu Akbar, anak dia pun boleh buat bising dah, sebab dia tak tahu dah
Dia panggil, dia ni bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Apabila Ali ibn Husain radhiyallahu anhu. Siapa dia Ali bin Husain ni? Cucu. Cicit dah. Ali bin Husain bin Ali. Bin Fatimah. Jadi Ali Husain cucu bin Ali, cicit. Tulis itu, gelar dia Zainul Abidin. Zainul Abidin makna perhiasan orang-orang ahli ibadat. Seorang yang kuat ibadat, seorang yang faqih, seorang yang banyak bersedekah. Kita kena ceritalah sikit orang macam ni, mudah-mudahan semangat kita untuk kuat. Apa cerita dia? Ketika Ali bin Husain radhiyallahu anhum ni cinta kepada Ahlul Bait ni, berwudu, wajahnya menjadi pucat. Allahu Akbar. Lalu dia ditanya, "Ya Syekh Ali Zainal Abidin, apakah yang menyebabkan kamu menjadi sedemikian ketika berwudu? Kenapa bila wudu berubah muka dia?" Jawab Ali radhiyallahu anhu, dia kata, "Atadruna baina yaday man uridu an aqum?" Kamu tahu di hadapan siapa yang akan saya berdiri lepas wudu ini? Radhiyallahu anhu. Pelik tak pelik? Pelik. Sama juga cerita dia ni waktu dia di miqat. Waktu dia di miqat, orang nak berniat, kan habis kita bersiap pakai ihram semua, nak berniat labbaik Allahumma labbaik, labbaka hajjan, labbaika umratan. Jadi rombongan lain semua sudah niat belaka, sudah labbaik Allahumma, naik atas kenderaan. Orang dok tunggu Ali bin Husain ni tak niat-niat lagi. Jadi sahabat-sahabat dia kata, "Ali, niatlah kita nak berjalan dah ni." Bila orang suruh dia niat, berubah muka Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Sampai peringkat bila orang terpaksa dia, orang nak bergerak dia ni, barulah dia niat labbaik Allahumma labbaik. Dalam cerita ni kata, bila dia niat, dia tersungkur, berubah. Bila dia sedar, nanti orang tanya dia kenapa, dia kata, "Aku bimbang." Sebab ada dalam hadis, siapa-siapa yang datang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, kami datang menyerut seruan engkau ya Allah. Kalau orang tu orang baik, orang soleh, hartanya halal, para malaikat akan jawab labbaik Allahumma labbaik. Kamu datang diterima. Tapi aku bimbang satu lagi jawapan para malaikat, orang yang tidak baik, yang tidak ikhlas, yang harta yang dibawanya harta haram, malaikat kata la labbaika wala sa'dai. Tak ada selamat datang, tak ada kedatangan kamu, tidak diterima. Jadi Ali kata, aku bimbang, takut bila aku kata labbaik Allah, dia jawab la labbaika wala sa'dai. Pada ketika itu dia rubah. Radhiyallahu anhu. Satu lagi cerita Ali bin Husain, iaitulah waktu dia meninggal dunia. Waktu dia mati, tukang mandi mayat dia tengok atas belakang dia ni keras. Jadi macam keras. Jadi orang tanya, duk bincang apa sebabnya Syekh Ali ni keras. Dan dia ni terkenal dengan seorang yang kuat bekerja tapi bakhil. Orang tuduh Ali bin Abidin ni seorang yang bakhil, seorang yang kupi. Kupi ni bahasa Kelantan lah, kita nak memperkenalkan, jangan-jangan tak. Bakhil, tak bagi derma. Orang tak pernah tengok dia, sinar harian pun tak masuk, apa benda pun tak masuk. Sehinggalah pada hari dia mati. Bila mati, tukang mandi dia tengok atas belakang dia keras, batu sini. Tanya anak dia, apa sebab bapak kamu ni jadi macam ni? Anak dia kata, kami pun tak tahu. Nak kata dia sakit kulit, tak pernah ambil ubat sakit kulit. Seminggu lepas dia meninggal, barulah kedengaran 100 keluarga yang kelaparan, tak ada makanan. Barulah orang tahu, rupanya Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu ini pada siang hari dia bekerja mencari harta, malamnya dia pikul gandum, pikul makanan, pergi letak di rumah fakir miskin, di rumah anak yatim. Jadi anak yatim pun relax ya. Patut dia carilah ya. Tengok, makin pagi ada makanan kat tangga, malam besok intai lah. Kalau tak ada CCTV pun tengoklah pakcik mana yang pikul barang. Tak pikul. Baik jugalah orang-orang miskin dah, ikhlas. Mana dia kata kalau kita intai tengok, nanti tahu siapa tuan pula, jadi hilang ikhlas dia. Dia tak cari. Seminggu lepas dia meninggal, barulah makanan sudah tidak ada di rumah orang fakir miskin. Ketika itu barulah orang tahu
yang bawa makanan pada waktu malam ini iaitulah Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, cucu Nabi. Boleh tak boleh kita? Oh, dia kata mana ada masa ustaz nak pikul barang. Sekarang ni orang tak pikul dah. Orang main ikut maybe to you ke apa nama. Malam-malam senyap, orang tidur semua, buka internet, kamu mana yang ada? Pondok Sungai Raya masuk 10,000. Apa cerita? Ini tapi mana letak situ? Rumah anak yatim mana masuk je. Malam-malam pikul gandum. Macam Ali Zainal Abidin. Ali Zainal pikul sungguh. Kita ni pikul dengan ujung jari je. Boleh tak boleh? InsyaAllah. Sedekah sir. Sedekah cara rahsia ini dalam hadis kata tutfi'il ghadabar Rabb, memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan banyak lagi cerita-cerita Ali Zainal Abidin yang menarik lah, dan cerita orang lain juga. Iaitulah kalau orang punya sakit yang teruk, sakit kronik, dia kena bersedekah secara rahsia dengan niat sedekah untuk menyembuhkan penyakit. Panjanglah, kita dalam bab sedekah nanti kita cerita. Ini selingan sikit, sebab saya bila lalu sebut nama cucu Nabi ni, kita kena cerita panjang. Ini ada orang duk dakwa dia sayang cucu Nabi, tanya dia mau pikul gandum berapa pikul dah pergi hantar rumah orang miskin. Tak ada, pergi duk maki Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar je kerja dia pagi-pagi. Pikul gandum tak ada. Dakwa sayang cucu Nabi. Saya pikul gandum ni pagi malam-malam hantar rumah orang miskin. Allahu Akbar. Jadi apa dia kata dalam cerita kita ni? Ali kata apa? Mau tahu ke tidak, di hadapan siapa yang aku akan berdiri selepas daripada berwudu ini? Allahu Akbar. Sembahyang punya rukun-rukun, perkara-perkara yang wajib dan sunat, rohnya ialah niat. Roh salat duduk di niat. Ikhlas, khusyuk dan menghadirkan hati. Apa nama menghadirkan hati? Segala perbuatan kita, segala bacaan yang kita baca itu melekat dalam hati kita. Jadi kalau kita salat dan kita baca dengan mulut je, hati entah di mana, itu dia panggil salat secara zahir. Salat mengandungi zikir-zikir, munajat dan beberapa perbuatan. Kita dah belajar dah istilah munajat ni, maksudnya bercakap secara perlahan. Bukan zikir munajat zaman kita hari ni. Dah tengah-tengah malam buat gempur, satu Arafah tu dengar zikir munajat. Allahu Akbar. Kita nak tidur pun tak dapat, nak qiyamul lail pun diganggu orang. Terbalik dah. Munajat maksudnya munajat dengan makna bercakap perlahan dengan Allah Azza wa Jalla. Tanpa kehadiran hati, zikir dan munajat tidak akan memberi apa-apa makna. Inilah kenapa kita zikir tak jadi. Sebab hati tak berzikir. Yang berzikirnya mulut dengan tangan. Tangan zikir tak? Zikir. Hari ni orang sangkut kat sini, duduk pecik ni ya. Tak, hati duduk kat lain. Dengan tasbihnya, dengan apa. Jadi itu panggil zikir tangan. Hati tak zikir. Ini kerana sebutan lidah yang tidak lahir daripada hati yang sedar, seumpama orang yang merepek-repek. La ilaha illallah. Barak dia bagi hari ni. Orang duk merepek dia. Boleh pahala, bukan tak boleh pahala. Kita zikir nama Allah tu dapat pahala. Tapi kesan tak masuk dalam hati. Dia punya kesan tak mari. Begitu juga halnya dengan segala perbuatan dalam salat yang lain. Baik, kita tengok lagi. Perbuatan berdiri yang membawa maksud sedia berkhidmat. Berdiri, tegak, khidmat. Macam kita nak kawat kan, berdiri tegak tu. Dan rukuk yang melambangkan kehinaan diri serta keagungan Tuhan, tidak akan membawa apa-apa maksud dan makna sekiranya dilakukan tanpa kehadiran hati. Kita rokok tapi tak tahu apa. Biar waktu kita rokok, kita sujud, kita terasa sungguh agungnya Allah Azza wa Jalla dalam hati kita. Apabila perbuatan tersebut terkeluar daripada maksudnya, tinggallah salat tersebut dalam bentuk kerangka atau gambaran yang tidak bernilai. Allahu Akbar. Terasa tak terasa kita? Satu pukulan yang kena ke atas kita masing-masing. Sudahlah solat, tak terasa pun kita dekat dengan Allah. Bahkan nak habiskan solat tu begitu cepat dah. Kalau imam baca panjang sikit, marah dah kita. Tunjuk warak imam ni. Firman Allah Ta'ala, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah binatang korban atau hadiu. Hadiu tu yang kita sembelih kat Mekah. Itu mana hadiah tu. Tanda situ, hadiu tu mana hayawan yang disembelih di Mekah. Orang panggil dam ke, orang panggil korban ke, itu panggil. Tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas, yang berdasarkan takwa daripada kamu. Kita niat yang takwa itu yang pergi. Kalau sembelih berapa banyak ekor lembu, unta pun tidak ikhlas, tak jadi apa. Boleh makan dagingnya.
Maksudnya jangan sampai kepada Allah adalah sifat yang menguasai hati sehingga mendorong ke arah melaksanakan perintah-perintah yang dituntut. Oleh itu kehadiran hati mestilah berlaku ketika salat. Walau bagaimanapun Allah memaafkan kelalaian yang datang selepas daripada itu dalam keadaan tidak disedari. Ini kerana kehadiran hati pada permulaan salat boleh menampung kelalaian yang berlaku kemudiannya. Jadi kerana itulah bila kita nak takbir, selesaikan dulu. Tutup telefon, kalau kita di rumah malam-malam kunci pintu dulu. Nanti bila takbir je, biasa dia mari air. Bunyi lain macam kat luar, akan ada orang nak masuk rumah pula kan. Jadi kita mula tak khusyuk dah. Telefon kena tutup. Kalau orang panggil, ini member mana pula call ni. Terdapat banyak makna dan pengertian yang tersirat ke arah menghayati salat dengan sempurna. Tengok, tanda betul-betul ini nak kesempurnaan salat. Ramai jemaah kita duk tanya, macam mana nak sempurna salat? Macam mana nak khusyuk? Ini belajar ni, adab-adab dia ni. Yang pertama, terdapat banyak makna dan pengertian yang tersirat ke arah menghayati salat dengan sempurna. Antaranya ialah yang pertama, kehadiran hati. Dia panggil hudurul qalb. Hudur al-qalbi. Kehadiran hati sebagaimana yang telah kami sebutkan. Kita baca setiap mana bacaan kita tu mengandungi makna. Maknanya ialah mengosongkan hati daripada sebarang bentuk yang mengganggunya. Jalan untuk mencapainya, tanda. Ini dia panggil tip je ni. Macam mana nak mari hudur hati? Ialah dengan himmah. Himmah ni daya kemahuan yang kuat. Aku sekarang ni nak salat. Tutup semua segala cerita lain. Kerana apabila kamu mahu benar-benar mahukan sesuatu, dengan sendirinya hati kamu akan ingat kepadanya. Betul tak? Dalilnya, kalau kita nak bangun tahajud, letak jam pukul 5.30, pukul 6, bunyi jam tutup, ya tak bangun. Tapi waktu pukul 4 pagi, perlawanan di antara Malaysia dengan apa nama, negara mana, tak sempat jam bunyi, bangun dah dia. Sebab hati itu begitu kuat bergantung dengan nak tengok bola. Kuat tak kuat? Tawakal sungguh dia. Dia kata, aku tak jam pukul 4, 3.30 dah sedar dah. Bangun lalu. Sebab takut miss. Allah, hebat sungguh. Jadi, himmah. Nak sekarang ni, nak tak qiyamul lail. Bila nak sungguh, dia akan mari. Tak payah tutup, tak payah apa ni, letak jam. Oleh itu, rawatan yang berkesan untuk menghadirkan hati ialah dengan menjuruskan himmah, semangat tersebut kepada salat semata-mata. Kemampuan untuk menjuruskan himmah kepada salat semata-mata ini kadang-kala ia kuat dan kadang-kala ia lemah. Memanglah, ada kala kuat, ada kala lemah. Semuanya bergantung kepada kuat atau lemahnya iman seseorang kepada hari akhirat dan sejauh mana ia memandang hina kepada dunia. Apabila didapati hati kamu tidak hadir ketika salat, ketahuilah bahawa puncanya ialah iman yang lemah. Oleh itu berusahalah bersungguh-sungguh untuk memperkuatkannya. Jumpa dah hari ni. Punca kita tak semangat dalam solat ni mari mana? Da'ful iman. Iman tidak kuat. Kalau orang iman kuat, tak bimbang. Jadi dia kata apa? Fajtahid fi taqwiyatihi. Hendaklah kita berusaha bersungguh-sungguh nak menaik tarafkan iman kita. Nanti kita sampailah dalam bab bagaimana taqwiyatul iman nanti. Cara yang kedua, kesempurnaan salat yang kedua, at-tafahum li ma'nal kalam, memahami erti bacaan salat. Ia berlaku selepas kehadiran hati. Ini kerana kehadiran hati juga mungkin berlaku bersama dengan lafaz bacaan, walaupun tanpa memahami maknanya. Dia kata apa ni? Mungkin dia mari. Hati tu mari dengan kita baca. Kita ikut bacaan tu kalau tak faham. Oleh itu, pemikiran perlu ditumpukan untuk memahami makna bacaan. Ini boleh dilakukan apabila lintasan hati yang mengganggu itu dapat ditolak dengan menghapuskan faktor-faktor yang membawa kepada lintasan tersebut. Sekiranya faktor ini tidak dihapuskan, pasti lintasan tersebut tidak akan hilang. Jadi kita cubalah hapuskan dia. Faktor ini sama ada faktor luaran ataupun dalaman. Faktor luaran, faktor yang zahirnya ialah apa saja yang mengganggu pendengaran dan penglihatan. Apa saja depan kita. Depan kita ada gambar ke? Pasal itulah satu benda yang tidak baik sangat. Kalau kita pakai baju yang bergambar, pergi salat berjamaah. Orang belakang tu baca apa benda tu.
Paling tidak pun kain sarung tu ada gambar ayam lah, kepala ayam kat situ, ada gambar itu ini, jadi terbalikkan kain tu. Ada orang kata mana boleh, ini kain sarung dia suruh buat macam ni dah. Kata bila dia latih kita jadi ejen mengiklankan kepala ayam dia kat kain gitu. Tak lantik pun. Jadi kita pakai terbalik pun tak salah. Siapa dia kata terbalik kain awak ni tak. Jadi daripada kita duduk ganggu orang solat kat belakang tu. Ini faktor luaran. Manakala faktor dalaman pula ialah hati seorang yang sentiasa bercelaru dengan urusan dunia. Pemikirannya berserabut dalam banyak perkara dan dia tidak boleh menghilangkannya walaupun dengan memejamkan mata. Lagi pejam mata lagi nampak. Ini kerana apa yang menimpa hatinya sudah cukup untuk mengganggunya. Ia lebih dahsyat daripada faktor yang zahir. Faktor dalaman dia lebih teruk lagi. Faktor luaran boleh diatasi dengan menghapuskan segala perkara yang mengganggu pendengaran dan penglihatan. Antara caranya ialah dengan menghampiri kiblat. Kita duduk dekat dengan dinding, jangan tengok benda lain. Yang hari ni kita sebut dengan nama sutra. Duduk dekat dia. Melihat ke tempat sujud. Tempat sujud pun, tempat kita kapet kita tu jangan ada warna-warni yang pelik-pelik. Cari yang kosong kalau boleh. Mengelakkan diri dari bersolat di tempat yang mempunyai ukiran dan tidak meletakkan sesuatu benda di sisinya yang boleh mengganggu kekhusyukan salat. Letak beg kita, tak letak telefon depan kita. Tengok orang lalu, orang ni nak curi telefon aku, kacau tu. Letak dalam poket. Saya heran sungguhlah manusia ni. Bila nak solat dia buang telefon. Najis kalau telefon tu kena letak kat depan. Tak najis. Kalau buang rokok dalam poket betul juga. Memang najis punya tu. Ni telefon buang apa? Lepas tu bila orang lalu duk jeling kat orang. Dia ni telefon baru pula ambil. Masalah. Letak dalam poket, kemas-kemas, tak ada apa. Letak beg duit. Setengah kita bila nak salat dia buang semua barang-barang dalam poket, letak kat depan. Ini ada unsur was-was bagi saya. Sebab beg duit ni entah dia tu duit beli kat kedai Cina, mungkin dia pegang arak, pegang babi yang menyebabkan masuk dalam beg kita kotor. Siapa suruh pergi cek itu? Bukan ada DNA kat situ. Tak dalam poket dia. Ini di antara kecelaruan yang timbul. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sesat bersalat dengan memakai pakaian yang terdapat gambar-gambar. Jadi Nabi kita salat, dia tengok ada pakaian dia bukan ada gambar orang, tak ada. Baginda terus menanggalkannya dan bersabda, innaha alhatni anifan an salati. Tengok dalam hadis ni ada cerita sikit. Tulis sikit gambar-gambar tu, bukan gambar. Jangan pula fikir Nabi pakai baju gambar juga ke? Gambar apa ni? Anak Muslim ke nak gambar apa upin-upin? Tak ada ni. Dalam hadis ni cerita, Aisyah kata Nabi SAW bersolat dalam khamisah. Khamisah ni baju kain dia ada alam, ada garisan. Azam. Jadi Nabi kita tertengok kepada kain dia tu ada garisan dekat situ. Bila selesai daripada solat, Nabi kata, ambil baju aku ni yang bergaris ni, yang berjalur ni, pergi beri kepada Abi Jaham. Ada seorang nama Abu Jaham. Dan ambil imbijaniyah, baju kain Abu Jaham, kain yang kasar tu, yang tak ada apa ni, bawa mari kepada aku. Sehingga begitu baju dia yang cantik ni dengan kain yang kosong tu, yang ada dekat Abu Jaham. Nabi kata apa? Innaha alhatni anifan an salati. Pakaian ini telah mengganggu aku dalam salat tadi. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini telah diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faktor dalaman pula dapat diatasi dengan berusaha memaksa diri menumpukan perhatian kepada bacaan dalam salat sehingga tiada ruang kepada unsur lain untuk mengganggu. Kita coba. Inilah di antara faktor yang besarnya memahami bacaan salat. Dia hendaklah bersiap sedia melakukannya sebelum bersalat dengan menghilangkan segala bentuk gangguan. Bersungguh-sungguh mengosongkan hatinya, menyegarkan ingatannya kepada hari akhirat dan juga keadaan bahayanya yang akan dihadapi apabila berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla dan azab yang menggerunkan. Sekiranya pemikirannya masih tidak tenang walaupun telah melakukan itu semua, ini pencubaan. Kita dah cuba dah, tak tenang juga. Apalagi pemula dia adalah menyedari bahawa dia sebenarnya masih berfikir mengenai apa yang menjadi ingatan nafsunya. Maknanya kalau tak tenang itu maknanya kita belum selesai lagi. Kerana itu dia hendaklah meninggalkan segala keinginan nafsu dan memutuskan segala bentuk gangguan luar. Ini cadangan yang cukup cantik, cukup ideal, tapi nak buatnya bukan semudah yang kita dengar. Apabila sesuatu penyakit yang berakar umbi,
Dah lama sangat ada penyakit ni. Apa nak jadi? Hanya dapat diubati dengan ubat yang kuat. Dia punya anti kuman dia tu kena cari yang mahal-mahal. Apabila penyakit itu menjadi kuat, ia akan bermain tarik tali dengan orang yang salat sehingga ke akhirnya. Subhanallah. Keadaannya samalah seperti orang yang berada di bawah satu pohon yang ingin menenangkan fikirannya. Kita duduk di bawah pokok nak tenang, tetapi kicauan burung-burung pula telah mengganggunya di sana. Di tangannya ada sebatang kayu yang digunakan untuk menghalau burung-burung. Namun ia kembali semula sebelum fikirannya sempat tenang. Jadi kita halau burung dengan kayu kita, pergi burung. Lalu dikatakan kepadanya, orang itu kata kepadanya, paqilah lahu, keadaan ini tidak akan berakhir sehinggalah kamu menebang pokok tersebut. Betul ke dia? Kalau halau burung, burung mari pula. Habis potong pokok tu, tebang dia, barulah tak ada siapa nak datang. Demikianlah juga pohon syahwat, keinginan nafsu. Sekiranya ia telah tegak tinggi, berakar umbi dan bercabang dalam hati, ia akan menarik pemikiran-pemikiran luar sebagaimana tertariknya burung-burung kepada pohon atau tertariknya lalat kepada kotoran. Walaiyazubillah. Jadi hati kita tu teringat benda tu dah. Akhirnya umur yang bernilai itu dihabiskan dengan menangkis apa yang sememangnya tidak boleh ditangkis. Pagi belajar, petang mari balik nafsu. Punca wujudnya syahwat yang menarik pemikiran-pemikiran yang mengganggu itu ialah cintakan dunia. Punca penyakitnya hubbud dunia, duduk kat situ je. Jadi apa kita tak boleh sayang ke dunia? Boleh. Tapi jangan dunia menguasai hati kita. Kita boleh bekerja. Kalau mari hari ni orang nak bagi projek kita 5 juta, ambil ya. Tak boleh dah. Saya nak tumpu ke tak mau dunia lah. Itu bukan tak mau dunia. Itu tak mau buat kerja nama dia. Berbeza. Dia kata zuhud itu makna hati kita tidak terlalu bergantung dengan dunia. Kalau dia dapat, alhamdulillah, itu rezeki aku. Kalau tak dapat, kita tak cari dengan rasuah, kita tak cari dengan apa-apa benda-benda yang tidak halal. Ini itu dipanggil pohon syahwat. Apabila ditanya kepada Amir bin Abdul Qais. Amir bin Abdul Qais ni, orang tanya dia, adakah hati kamu ada bercakap-cakap sesuatu tentang perkara dunia ketika salat? Orang tanya dia. Kalau tanya kita jawab, tak ada. Tak ada dah. Aku solat tenang je. Amir jawab apa? Beliau berkata, mata-mata tombak yang mengenai diriku lebih aku suka daripada berlakunya perkara tersebut dalam diriku. Allahu Akbar. Maknanya, kalau aku ni saya tak khusyuk, lebih baiklah aku kena ditikam dengan tombak itu. Wa'lam. Proses, ketahuilah, proses menghapuskan perasaan cinta dunia di dalam hati adalah sukar. Lebih-lebih lagi untuk menghilangkan keseluruhannya. Oleh itu berusahalah menghapuskan perkara-perkara yang boleh dihapuskan. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan taufik dan bantuannya, insya-Allah. Jadi kita usaha sikit demi sikit. Bermula daripada mana? Kita tengok yang zahir-zahir yang kita boleh buat dulu. Aku ni punca kerah hati mari daripada mana? Mari daripada makanan yang tak halal. Mari sebab apa makanan tak halal? Hari-hari duk makan di kedai-kedai yang ada tu di logo halal. Kedai-kedai yang digantung halal. Nampak digantung halal? Ada logo halal kat situ, dipanggil digantung halal. Kita ni ada dua. Satu dipanggil ditanggung halal, mana benda halal sungguh. Hari ni kita bila nak makan, tak tahulah. Kedai orang Islam tak minat. Nak makan kedai orang bukan Islam. Kalau boleh kedai-kedai orang putih yang mari dah. Nak makan ayam, cari kepala orang tua. Buat. Kenapa nak kait kepala orang tua? Kalau tak kepala ayam, kita lebih tenang. Ni tak kepala orang tua nak makan. Nak pergi minum kopi, tak mai dah. Kopi-kopi yang apa tak mai. Pergi minum kopi-kopi yang memang disebut sebagai kedai Yahudi, yang memang ada kaitannya dengan Yahudi, dengan Zionis, dengan. Jadi kita duk cari benda-benda yang macam tu. Apalagi dengan kerja buat kita. Kita cuba dalam kitab kita ni beri cadangan, dan inilah cadangan yang saya rasa kita perlu kena buat. Kita nak hapuskan semua mustahil. Manusia mustahil nak hapuskan semua hubbud dunia. Tapi kurangkan. Daripada dulu kita duk makan benda ni. Daripada dulu muamalah kita semuanya melalui bank-bank riba. Kita tukar kepada Islami. Ada caranya yang boleh kita buat. Kalau dulu kita semua projek kita nak dapat melalui rasuah, hari ni rasuah tak main. Kita serah rezeki kepada ayat Quran yang kita gantung kat dinding kita tu. Ayat apa? Ayat 1000 dinar. Beli gantung.
Ayat 1000 dinar tu pukulan maut sebenarnya untuk kita. Ayat tu kata apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa dia takut pada Allah, menggantung ayat 1000 dinar di muka pintu pejabat, tapi hari-hari main rasuah. Apa dia ayat 1000 dinar di sini? Itu dia panggil bercanggah, kontra di antara yang kita duk gantung dengan kita duk buat. Jadi tak mari. Jadi apa yang kita nak buat usaha di sini, kurangkan. Nak hapuskan mustahil, tapi kurangkan dapat tak dapat? Kena kata dapat lah. Kalau kata awal lagi mengaku kalah, ini orang panggil tewas sebelum berjuang. Kata dulu, insya-Allah aku nak buat. Nak keluar kata insya-Allah pun payah. Kan saya cerita dah kan, waktu kita nak doa kat Madinah tu, nak doa mati kat Madinah. Sebagaimana doa Sayyidina Umar. Saya cakap ke jemaah, kata saya nak doa ni minta mati Madinah. Jemaah kata, ustaz, lain kali marilah. Hari ni tak bersedia lagi. Bukan nak mati sekarang. Kalau nak mati, ya Allah, kalau saya nak mati, biar saya mati di Madinah. Entah macam mana, tak nak pergi, tiba-tiba cari visa dapat sampai Madinah. Sampai-sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mati dah dia. Kan Nabi kita beri satu galakan yang besar. Oh ya, jangan ustaz, tak payah lagi lah. Kat rumah kita senang. Payah anak-anak nak buat tahlil lagi, nak baca bunga atas kubur lagi, apa benda lagi yang dia buat. Allah, letih kita. Jadi kita nampak sangat tidak mahu berubah. Perubahan duduk di mana? Duduk di yang bermula daripada hati. Hati kita letak pasak dulu himmah. Apa makna himmah tadi? Semangat yang tinggi nak berubah. Hari ni bila kita pergi pada muslimat, tengok muslimat cantik dah. Saya tengok muslimat ni di antara yang kuat ibadat orang perempuan. Mana-mana kita pergi pun, di masjid Nabi pun dia dulu pergi, Masjid Haram Mekah pun orang muslimat dulu pergi. Tapi satu yang payah kita nak ubah muslimat ni, apa dia? Pakaian. Nak suruh tutup aurat betul-betul, memang payah. Nak suruh semayang, kalau saya kata semayang hari ni kita kena buat 20 rakaat. Solat, tak ada masalah. Sanggup pergi turun ambil telekong kat bawah dalam kereta dah. Tapi kalau nak suruh tutup aurat, senang ke payah? Ustaz, baru ya keluar kat apa nama kedai buat jambur baru ni. Nanti habis yang tu dulu lah tak? Jadi kita tak boleh. Cubalah sikit-sikit ubah penampilan dalam hidup kita ni ke arah yang lebih baik. Mudah. Kita ni yang hebat. Ibnu Jauzi ni seorang yang ahli qulub. Tapi dia tak suruh kita tinggal semua. Dia kata usahalah. Berusahalah menghapuskan perkara-perkara yang boleh dihapuskan secara peringkat. Tapi kalau tak ada usaha, tidak ada perancangan, macam mana nak buat? Awal-awal lagi mengaku kalah tak? Jadi kena ada strategi. Dia panggil at-tadarruj, berperingkat-peringkat. Mula-mula sekali kita tukar, kemudian kita naik taraf lagi, kemudian kalau nak tarik kompayakun, tak mungkin manusia ni kompayakun. Ada orang kompayakun, tak mungkin. Benda yang terjadi terus. Perkara yang ketiga dalam makna mencari kesempurnaan salat ini, iaitulah at-ta'zimu lillah wal haibah. Merasai keagungan dan kehebatan Allah Azza wa Jalla. Ia terhasil melalui dua perkara, iaitulah mengenali makrifah kebesaran dan keagungan Allah. Macam mana kita nak kenal Allah serta mengetahui kehinaan dan perhambaan dirinya. Kedua-dua makrifah ini akan menghasilkan sifat rendah diri dan khusyuk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dari situ akan timbul perasaan mengharap. Hasil daripada perasaan takut kepada Allah, orang yang takut dan gerun kepada seorang raja akan merasa bimbang terhadap kemurkaannya, sebagaimana dia mengharapkan kebaikan daripadanya. Jadi kita nak pergi istana ni kak, betul baju lagi, betul ni lagi. Tapi kita nak salat, kita tak betulkan hati kita. Orang yang bersalat seharusnya mengharapkan ganjaran pahala, sebagaimana dia bimbang jika kecuaiannya akan mendatangkan siksaan. Seseorang yang bersalat perlu menghadirkan hatinya pada setiap perkara yang berkaitan dengan salat. Apabila dia mendengar azan, hendaklah dia bayangkan seolah-olah ia adalah seruan pada hari kiamat, dan bersungguh untuk menyahutnya agar dia dapat mengetahui bagaimanakah dia akan dilayan dan keadaan tubuh badannya ketika hadir menyahutnya. Jadi, bila kita dengar azan, kita ingat ini panggilan hari akhirat. Kita pergi cepat. Apabila dia menutup aurat, dia adalah menyedari bahawa tujuan sebenarnya ialah menutup segala keaiban badannya daripada makhluk lain. Tutup aurat betul-betul. Kita tak mahu orang cerca kita. Tetapi di waktu yang sama dia adalah mengingati bahawa aurat batin dan rahsianya yang buruk tetap diketahui oleh Allah. Jadi kita perlu pada taubat. Kerana yang batin Tuhan tahu. Tiada apa-apa yang boleh menutupnya dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Namun begitu, segala keaiban ini dapat ditebus dengan perasaan menyesal
malu dan takut. Dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, keindahannya umat ini tidak diberatkan. Nak taubat, tinggal aja benda tu. Berazam tak mau balik lagi. Apabila dia menghadap kiblat, ini rahsia solat ni. Bermakna dia berpaling menghadapkan wajahnya ke arah Baitullah, tidak kepada yang lain. Memalingkan hati kepada Allah adalah lebih utama daripada itu. Sekarang ni kita tawajuh ke arah satu kiblat. Maknanya kita mengharapkan Allah. Wajahnya tidak akan menghadap ke arah kiblat kecuali dengan meninggalkan arah yang lain. Begitu juga dengan hati. Ia hanya akan tertumpu kepada Allah dengan memalingkannya dari segala perkara yang lain. Itu. Wahai orang yang bersalat, ketika kamu bertakbir, janganlah lidah kamu berkata sesuatu yang bercanggah dengan hati kamu. Kita kata Allahu Akbar, tapi hati kita tak teringat. Jangan lidah mendustakan hati. Apabila dalam hati kamu ada sesuatu yang lebih besar dari Allah, ini bermakna kamu telah berbohong. Subhanallah. Berjaga-jagalah kamu daripada menjadikan hawa nafsu itu lebih besar daripada Allah. Ini boleh berlaku apabila kamu mengikuti kehendaknya daripada mentaati Allah. Jadi kita nak tahu mana lebih besar. Kita tengok kita lebih taat kepada Allah atau taat kepada nafsu. Apabila kamu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bila kita nak salat, kita dah baca a'udzubillahi minasyaitonir, ia bererti kamu minta perlindungan dengan Allah. Namun apabila hati kamu tidak berlindung dengannya, ucapan kamu itu adalah sia-sia. Jadi mari juga syaitan, sebab hati kita tak berlindung. Cubalah fahami setiap ayat yang dibaca dan dihadirkanlah kefahaman itu ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita puji Allah. Segala puji betul-betul bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentarbiyah sekalian alam. Hayatilah kelembutan Allah kepada hamba-Nya ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim. Bila sampai Ar-Rahmanir Rahim, kita ingat Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kalau ada dosa kita, ada kesalahan kita, Allah Ta'ala mengampun. Kemudian hayatilah keagungan Allah ketika membaca Maliki Yaumiddin, yang menguasai pemerintahan di akhirat. Kita ingat, aku tak boleh lagi buat maksiat lepas ni sebab Allah Ta'ala Maha berkuasa. Begitulah seterusnya ketika membaca ayat-ayat yang lain. Ketika baca ayat yang lain, kita ingat lagi, diceritakan daripada seorang yang bernama Zurarah bin Awfa. Zurarah bin Awfa radhiyallahu anhu. Siapa dia Zurarah bin Awfa ni? Dia kata Abu Haji Al-Basri, seorang qadi di Basrah, seorang yang thiqah, seorang yang kuat ibadat. Dia mati terkejut ketika dia salat pada tahun 93 Hijrah. Allahu Akbar. Dia kata apa ni? Cerita ni Zurarah ni, ketika dia salat, dia baca ayat ni, fa iza nuqira fin naqur. Kerana apabila telah ditiup sangkakala. Surah Mudaththir ayat 8, beliau jatuh tersungkur dan mati. Rahimahullah. Mati tengah salat. Ini kerana dia dapat menggambarkan dan merasai suasana tersebut sehingga memberi kesan kepada dirinya yang menyebabkan kematiannya. Kalau zaman sekarang ni orang tak kata lagi ni. Dia kata masa apa Zurarah mati? Lintasan jantung. Betul tak? Tak kait juga dengan takut pada hari akhirat. Dia pergi ke jantung, jadi jantung yang kena marah. Baik, ketika kamu rukuk, hayatilah perasaan tawaduk, dan ketika sujud, jiwailah perasaan bertambah hina. Ini kerana kamu telah letakkan dirimu itu di tempat yang sebenar, iaitu mengembalikannya kepada asal usul kejadiannya apabila sujud ke tanah. Jadi ini sebab orang ada setengah orang tu kalau nak sujud, kena sujud atas tanah. Tak ada tanah, bawa batu. Sebab nak sujud atas tanah ni, maksud kitanya sujud di atas tanah lah. Ada kapek ke ada apa-apa, asalnya tanah, bawah. Seterusnya pahamilah makna-makna zikir yang dibaca dengan penuh perasaan. Ketahuilah bahawa menunaikan salat dengan syarat-syarat dalaman ini adalah punca yang boleh menyelamatkan hati daripada berkarat dan boleh menghasilkan cahaya. Dengan itu kamu akan merasai kebesaran Allah yang disembah dan meneliti segala rahsianya. Hanya orang yang berilmu sahaja yang mampu memahaminya. Manakala orang yang bersembahyang dari segi zahir sahaja tanpa menghayati makna yang tersirat daripadanya,
dia tidak akan dapat merasai semua perkara tersebut, bahkan pula tidak percaya ianya akan berlaku. Betul sungguh. Kadang-kadang kita rasa betul ke cerita orang ni. Cuma kalau kata 1000 rakaat satu malam tu memang masalah lah. Sebab tak cukup minit yang telah kita kira gitu kan. Ada adat salat dan hari Jumaat. Kita habiskan bab salat ni sikit. Ia terdapat lebih kurang 15 perkara. Ada sembahyang dan ada hari Jumaat. Faslun fi adabi tata'allaqu bi salatil jum'ati wa yaumil jum'ah. Adab yang berkaitan dengan hari Jumaat dan salat Jumaat. Ini belajar betul-betul ni. Nanti kita buat pamphlet pula. Hari Jumaat ni benda yang kita kena buat. Yang pertama, bersiap sedia untuknya, iaitulah bermula dari hari Khamis dan malam Jumaat, dengan membersihkan diri, membasuh pakaian, serta semua persediaan yang sesuai untuk hari tersebut. Kita negeri kita ini nak buat macam ni payah lah. Sebab kena pergi kerja. Kerja kena pakai uniform lah. Tak apa, yang penting bersih. Nak tukar baju, jangan tukar hari Ahad, kita tukar hari Jumaat. Baju yang baru basuh, bergosok, pagi Jumaat tu kemas. Yang kedua, mandi pada hari Jumaat, sebagaimana terdapat hadis-hadis yang diriwayatkan mengenainya dalam Sahihaini, dalam Bukhari dan Muslim, dan lain-lain lagi. Jadi kena mandi. Hari ni nak pergi Jumaat, mandi. Jadi ramai orang tanya, hari ni nak mandi kat mana? Takkan nak mandi kat pejabat, nak pergi mandi kat masjid, payah. Jadi ulama kata, boleh dah kita mandi selepas salat subuh. Lepas mandi subuh nak pergi pejabat, mandi tu niat mandi sunat Jumaat dah. Pejabat hari ni pun Masya Allah tak ada peluh dah. Duduk ada aircon dalam tempat bilik sejuk dah. Bahkan kena pakai kop lagi baru cukup. Dan waktu yang afdal ialah sejurus sebelum pergi Jumaat. Bagi orang boleh mandi, yang tak bekerja, sebelum pergi sembahyang Jumaat tu baru kita mandi. Orang bekerja, mandilah pagi tu. Yang ketiga, menghiaskan diri dengan membersihkan badan, memotong kuku, memberus gigi dan lain-lain sebagaimana telah disebutkan dahulu. Begitu juga sunat berwangian dan memakai pakaian yang paling baik, pakaian yang cantik untuk pergi sembahyang Jumaat. Yang keempat, datang awal ke masjid dalam keadaan berjalan kaki. Jadi asalnya masjid dalam kampung, tak jauh. Masjid kita ni nak pergi jalan kaki jauh. Macam mana nak buat? Ini sunnah. Dia hendaklah berjalan dengan tenang dan khusyuk, seterusnya beriktikaf di masjid sehingga dia keluar daripadanya. Jadi dalam nota kaki dia kata di sini ada masalah niat ni. Iktikaf. Tak apalah, kita ambil lah pandangan yang boleh iktikaf walaupun sekejap. Niatlah iktikaf, jangan duduk buat dalam masjid. Yang kelima, jangan dia melangkah tengkuk orang ramai. Macam kalau dalam masjid Nabi memang kena lah. Orang Pakistan, orang apa, dia pegang kepala kita main-main ya, perut dia langkah lagi. Allahu Akbar. Jangan, ini Nabi kita larang. Dan jangan memisahkan antara dua orang. Jadi kalau dua orang ni orang yang kenal dia, duduk dua orang ni, kita nak duduk kat tengah, tak boleh. Tapi dua orang ni tak kenal, kosong kat tengah, kita duduk, tidak memisahkan orang. Memisahkan dua orang yang nampak duduk rapat dua tu. Sekiranya dia dapati ada ruang kosong, barulah dia boleh melangkah ke tempat tersebut. Yang ke-6, jangan melalui di hadapan orang yang sedang salat. Orang tengah sembahyang, jangan. Ini jadi masalah di tempat kita hari ni. Masyarakat kita suka jadi jaga. Suka tak suka? Jaga. Dia naik salat sampai pintu. Lepas sembahyang pun nak salat sunat, pergi dekat pintu. Saya kata buat apa dia jadi jaga kat sini? Sepatutnya orang duduk sah depan. Bila nak salat, jangan turun ke belakang, terus dekat dengan dinding. Kan dia katanya lebih khusyuk lagi duduk dekat depan tu. Tak mikir orang nak lalu belakang kita, nak langkah kepala gitu, tak ada. Jadi satu kesalahan yang agak ketara dalam masyarakat ni, bila nak salat sunat, pergi duduk di tepi pintu, yang menyebabkan orang lalu depan dia berdosa. Cuma yang dibahas oleh ulama, boleh tak boleh di Masjid Haram, itu dia yang dibahas. Itu pun seboleh mungkin kita mengelakkannya daripada lalu depan orang, kecuali dekat Kaabah. Yang seterusnya, berusaha untuk mendapatkan saf pertama. Duduk saf pertama, cepat duduk depan. Kecuali jika dia melihat kemungkaran atau mendengarnya dan berusaha mencegahnya. Mana kalau kita duduk depan, orang belakang bising. Jadi bolehlah kita duduk depan, duduk belakang, kerana kita nak hentikan kemungkaran yang ada tu. Orang duduk buah ke, duduk main apa, jadi kita boleh langgar, boleh pergi nasihat. Maka kelewatannya sehingga menyebabkan dia berada saf yang akhir adalah dimaafkan.
Hak ni biasanya AJK masjid lah ni. AJK masjid. Dah, dia jaga supaya harmonis saja. So, masuk dalam, kereta jangan letak kat sini, kalau tidak jadi jam aja, bolehlah. Orang-orang ini dimaafkan. Dimaafkan untuk seketika. Tapi sepatutnya janganlah pakcik ni ya mentang ke dia AJK keselamatan, tiap-tiap minggu tak boleh masuk masjid, duk tunggu kat luar. Ya, tak adil lah. Jadi AJK masjid kena ratib, kena pusing. Hari ni minggu ni orang jaga, minggu depan orang lain jaga, barulah adil. Yang seterusnya, hendaklah menghentikan salat sunat atau zikir ketika imam keluar untuk melakukan berkhutbah. Jadi kalau dia sedang tu, teruskanlah, sudahkan salat sunat dia cepat-cepat. Dia hendaklah menumpukan kepada menjawab azan, kemudiannya mendengar khutbah. Dengar khutbah. Jadi tak tahu, saya tengok satu fenomena di zaman tempat kita hari ni, tengah orang duk khutbah tu lah dia kutip derma. Berlaku tak berlaku ni? Saya tanya, kenapa orang kutip derma masa ni? Dia kata waktu ni orang tak lari, dia memang orang duduk ni, main dia lalu ke depan. Kenapa orang kutip derma waktu tu? Paksa orang suruh derma. Jadi masalah kita. Sekarang ni tak mau dah. Dulu ada tabung derma dekat pintu. Dia kata orang tak masuk. Kemudian dia hantar mari tabung bergerak. Tabung automatik jalan. Tak kuat juga. AJK berkira lagi, dia kata kita yang pergi. Angkat dia punya beg tu, kering bunyi dia. Jadi pakcik ni tengok, kawan dia takkanlah nak bagi RM1 tak, tukar pula 5 masuk dalam tu. Jadi jangan buatlah benda-benda yang bercanggah. Nak kutip derma, kutip dengan cara yang beradab, bukan waktu orang duduk khutbah. Yang seterusnya, menunaikan salat sunat selepas Jumaat jika dia mahu. Dia boleh tunaikan sama ada 2, 4 atau 6 rakaat. Jadi di antara adabnya salat sunat selepas Jumaat. Dia tak sebut di sini salat sunat sebelum Jumaat. Sebab apa? Sebab zaman dulu azan sekali. Jadi azan kali bila lagi kita nak salat, orang masuk tu tak ada lagi dah. Jadi sekarang ni azan 2 kali. Boleh ke tak boleh salat? Kita bicara dalam bab dia nanti, bab Jumaat. Yang seterusnya, berada di masjid hingga waktu asar. Sudah. Lebih afdal jika dia boleh menunggu hingga waktu maghrib. Terus. Mana makan siap-siap ada belum Jumaat, pergi tunggu asar, tunggu maghrib. Jangan balik-balik. Sebab itu waktu yang mustajab lepas asar tu. Waktu di antara waktu mustajab doa yang kita minta supaya berdoa. Hendaklah dia berusaha mencari waktu yang mulia yang ada pada hari Jumaat dengan hati yang khusyuk dan sentiasa berzikir. Para ulama berselisih pandangan dalam masalah ini. Dalam riwayat Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu, dia kata apa ni? Waktu itu, waktu yang paling mustajab doa itu, iaitulah waktu bermula ketika imam duduk atas mimbar sehingga selesai sembahyang. Jadi imam duduk atas mimbar selesai sembahyang. Jadi imam khutbah, kita tak boleh nak doa. Macam mana nak guna? Jadi para ulama mengatakan kita boleh berdoa di antara 2 khutbah. Bila imam duduk khutbah, kita doa. Cuma ada setengah masjid kita ni berlaku kekacauan daripada tu Bilal. Waktu orang nak doa, itulah dia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. May yaqulu astaghfirullah. Itu bagi saya satu gangguan kepada jemaah. Kena nasihat kepada Pak Bilal, tak payah. Pak Bilal doa sendiri je. Pak Bilal nak apa? Anak nak pesa, cakap esok anak nak pesa. Nak tukar kereta baru, doa kereta baru. Jangan duduk suruh orang doa. Jadi kenapa? Waktu tu, waktu yang mustajab doa. Tiba-tiba kita buat satu benda yang mengganggu orang nak berdoa. Ini satu fenomena yang tak baik, yang perlu diteliti. Dalam hadis lain yang menyebut waktu itu ialah setelah imam selesai berkhutbah sehingga selesai sembahyang. 2. Dalam hadis Jabir, maksud waktu itulah di akhir waktu asar. Jadi waktu kita nak lepas salat asar itu, kita duduk sampai dekat maghrib, itu di antara waktu yang disebut juga sebagai waktu yang mustajab. Dalam hadis Anas bermaksud carilah di antara waktu asar hingga terbenam matahari. Jadi hari Jumaat fokuskan sikit. Biasa kita semayang, kita pergi, kita siap untuk maghrib pukul 7. Hari Jumaat pukul 6.30. Dah mandi siap, dah pakai, dah berwudu. Kita duduk di rumah kita, atau kita pergi masjid, kita berdoa, bermunajat pada waktu itu. Doalah, mintalah apa saja, khairid dunia wal akhirah, yang baik untuk dunia, yang baik untuk akhirat. Abu Bakar Ibn Al-Asram ni seorang ulama yang hebat dalam mazhab Hambali, berkata, hadis-hadis di atas mempunyai 2 kemungkinan.
iaitu sama ada sebahagiannya lebih sahih dari sebahagian yang lain, atau waktu tersebut sentiasa berubah-ubah sebagaimana malam Lailatul Qadar berubah-ubah di antara 10 malam terakhir Ramadan. Jadi Al-Asram kata mungkin sedemikian. Tapi penulisnya kata pendapat ini perlu diperbincangkan lagi lah. Yang seterusnya, yang ke-12, memperbanyakkan ucapan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut. Diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kita bersabda apa dia? Man shalla ala yaumal jum'ati. Sesiapa yang berselawat ke atasku 80 kali pada hari Jumaat, Allah akan ampunkan dosa-dosanya selama 80 tahun. Tulis, tengok nota kaki di bawah tu. As-Sakhawi menyebut hadis dalam kitab Al-Qaulul Badi' dan dia telah menisbah kepada At-Taimi dalam kitab At-Targhib, dan Abu Syekh serta Ad-Dalami sanadnya dhaif. Ada setengah ulama mengatakan hadis ini maudhu'. Hadis yang bilangan 80 kali ini. Yang sahih ada. Nabi kata fa'akthiru alayya, banyakkan selawat ke atasku tanpa ada had bilangan. Jadi kita banyakkan selawat. Jadi tanda ke hadis ni, hadis bilangan ni sama ada ulama mengatakan sanadnya dhaif dan ada ulama yang mengatakan hadis ini maudhu'. Jika dia mahu, dia boleh menambah doa berikut ketika berselawat kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati Muhammadin wasilata wal fadilata wa darajatan rafi'ah wa ba'asul maqam mahmud allazi wa anta. Allahumma ajzi nabiyyina anna ma huwa ahluhu. Tengok ni, tengok nota kaki nombor 2. Ini sama sekali bukan perbuatan ulama salaf. Jadi muhakkik ni kata ini bukan amalan salaf. Doa tersebut sabit dalam hadis yang masyhur ketika selepas azan. Jadi kita tak payah cari yang pelik-pelik lain. Kita cari selawat pada hari Jumaat banyak. Selawat mana tuan-tuan nak selawat? Selawat yang kita belajar dalam salat tu, dia panggil selawat Ibrahimi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai kepada innaka Hamidum Majid. Selawat yang tu, tulis itu. Selawat yang paling afdal, yang ada autoriti, iaitulah selawat yang diajar oleh Nabi kepada beberapa orang sahabat. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan daripada dalil yang menunjukkan Nabi kita ajar pada beberapa orang sahabat ini, ialah salat Ibrahimi itu menunjukkan inilah selawat yang paling afdal. Siapa dia kata selawat dia lebih afdal, orang ini telah menyalahi apa yang telah disebut oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, seorang tokoh yang besar dalam ilmu hadis dan seorang hebat dalam mazhab Syafi'i. Cukuplah kita dah. Sehingga dalam kitab yang terakhir, kitab Mustika Hadis, tuan-tuan baca tak kitab Mustika Hadis ni? Dalam jilid yang pertama menyebut siapa yang bersumpah atau bernazar nak baca selawat yang paling afdal, maka dia pergi baca, jumpa ustaz ni baca selawat ni, jumpa ustaz ni baca selawat ni, habis selawat atas dunia ni dia kuas semua, tidak akan terlepas daripada nazar dia sehingga dia berselawat dengan selawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadin sampai kepada innaka Hamidum Majid. Ini kata-kata kitab Mustika Hadis, kitab resmi negara Malaysia. Resmi, apa tak resmi? Perdana Menteri yang tanda tangan kita. InsyaAllah tak lama lagi saya akan keluarkan CD rakaman kuliah kita dalam kitab Mustika Hadis jilid yang pertama. Jilid yang kedua sudah selesai, Muqaddimah sudah selesai. Boleh tengok dalam website kita tu sudah ada. Boleh download cara percuma. Selain berselawat, disunatkan juga beristighfar pada hari tersebut. Jadi banyaklah istighfar pada hari Jumaat, banyakkan doa kepada Allah. Yang ke-13 iaitulah membaca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi, tulis kat situ hadis yang ada ini, hadisnya ada setengah ulama kata dhaifun jiddan, ada ulama mengatakan hadis maudhu'. Yang sahihnya tulis kat tepi itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Sa'id Al-Khudri, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain." Artinya, sesiapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah Subhanahu wa taala akan mencahayakan, menyinari hatinya dengan cahaya di antara dua Jumaat. Baca hari ini bersinar cahaya hati kita sehingga kepada hari Jumaat yang akan datang. Maka cahaya itu malam, baca balik, cerah balik, cahaya kita dapat. Ini hadis ini telah diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Tanda hadis surah Al-Kahfi itu telah ditasahihkan dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir, hadisnya sanad yang sahih. Adapun hadis dalam kitab kita ni ada masalah di sini. Jadi oleh kerana dia ada masalah,
tak perlulah kita tanda kat situ hadis ni dhaif atau maudhu', tukar dengan hadis yang kita baca tadi, hadis Baihaqi tadi, dengan Nabi sabda, siapa baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah Ta'ala cahayakan baginya dengan cahaya di antara 2 Jumaat sehingga Jumaat yang akan datang. Jadi kita bacakanlah hadis ni. Jadi tapi setengah masyarakat tak jadi budaya bacaan Al-Kahfi, yang dia baca surah-surah lain, kena hidupkan. Dalam hadis lain daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 10 ayat min awali surat Al-Kahfi, usima min fitnatid dajjal." Siapa dia baca hafal 10 ayat yang terawal daripada surah Al-Kahfi, dipelihara daripada fitnah dajjal. Ingatlah, balik rumah lepas ni ambil surah Al-Kahfi, alhamdulillazi anzala ala ambil kitab sampai 10 ayat, hafal, biar ingat. InsyaAllah orang ni terpelihara daripada fitnah dajjal. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Hadis dajjal ni hadis Muslim, madailah dengan hadis yang sahih yang sudah ada di sini. Nah ini dari riwayat daripada hadis lain, siapa yang membacanya pada hari Jumaat atau malamnya, dia akan terpelihara daripada fitnah. Jadi hadis ni dia kata apa tadi? Hadis ni baca daripada awal surah ni, hafizah 10 ayat daripada surah. Disunatkan banyak membaca Al-Quran pada hari Jumaat jika mampu. Sayugia telah tu mana semestinya lah, sepatutnya lah mengkhatamkannya pada hari tersebut atau pada malam Jumaat. Banyaklah baca Quran. Tak boleh baca banyak pun, biar jangan tak baca. Yang ke-14, bersedekah pada hari Jumaat dengan apa sahaja yang dia mampu. Sedekahnya itu adalah berlaku di luar masjid. Tengok. Wal takun sadaqatuhu kharijal masjid. Sedekah di luar masjid, bukan duk main kering-kering, bawa jambi, bawa plastik di tengah orang duk khutbah ni. Apa jadi? Dan disunatkan juga melakukan salat sunat tasbih pada hari Jumaat. Kita naik ke atas dulu. Sedekah di luar masjid. Kenapa? Nabi tak mahu jadi tempat orang minta sedekah dalam masjid. Orang pergi masjid bukan nak semayang, dia minta sedekah. Jadi sepatutnya kita tunggu orang-orang nak minta derma duduk kat luar masjid tu. Beratur kat situ. Kita tak nak menggalakkan orang masuk masjid kerana nak minta sedekah. Allahu Akbar. Banyaklah masalah yang berlaku hari ni. Jadi disunatkan juga melakukan solat sunat tasbih pada hari Jumaat. Solat sunat tasbih ni macam mana? Tengok nota kaki nombor 3, Syekh Ali Al-Halabi ni, yang masyhur lah orangnya. Dalam ta'liq kitab dia kata, wa qad sahhaha isnada hadis. Telah lebih daripada seorang ulama telah mentashihkan beberapa orang ulama sanad hadis solat tasbih. Dia pun tak hurai banyak. Solat tasbih ni solat yang panjang ceritanya. Di dalam kitab Bughyatul Mutatawwi' fi salatit tatawwu' yang ditulis oleh Syekh Umar Bazamul tu, dia bawa cerita salat tasbih ni. Kitab ni telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi kitab ni boleh beli. Dia kata hadis salat tasbih ni ditad'if oleh sebahagian ulama besar hadis, dan ditashih dan ditad'ifkan dua-duanya ulama besar dalam bidang hadis. Syekh Ali Hasan Al-Halabi dalam pada ta'kid, sebab dia ni biasanya panjang dia ta'liq dalam isu ni, tapi dia ta'liq ringkas je. Dia kata hadis ini telah ditashihkan oleh ramai ulama, termasuklah ulama mutaakhir. Syekh Al-Albani rahimahullah menerima hadis ni, hadis salat tasbih. Jadi kerana itulah bila orang tanya saya, macam mana ustaz dengan salat tasbih, saya kata orang nak buat dia buat, tapi saya tak buat. Sebab pertikaian ulama panjang dalam masalah. Ulama semasa pun ada yang kata terima, ada yang kata tak terima. Jadi kita nak kata macam mana salat tasbih ni, gitulah. Kalau tuan-tuan nak buat. Kalau rasa kita nak berikut ulama yang mengatakan salat tasbih ni tidak sahih, tak buat, tak payah buat. Berkelahi jangan. Jangan kata buat bid'ah tu salat tasbih lah, jangan. Apakah kita nak kata ulama-ulama besar yang mentashihkan hadis ni salah? Jadi kerana itulah para ulama mengatakan ilmu hadis ni bahrul la sahilalahu, lautan yang tidak bertepi. Hari ni ulama ni tashih, petang kala ulama tad'if. Jadi tak payahlah kita mencerca orang. Bila tengok hadis ni bercanggah dengan hadis yang kita bawa, kita duk marah dengan orang pula. Hari ni satu kumpulan yang hebat dalam dunia Islam hari ni, kerja dia mencari hadis-hadis yang ada ni. Dia cari hadis. Walaupun hadis dalam Bukhari, dia nak kritik lagi. Hadis dalam Muslim, hadis yang sahih, dia kritik lagi di atas dasar, oh hadis ni diriwayat oleh siapa? Diriwayat oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni siapa?
asalnya ulama Yahudi, maka hadis ni dikira Israiliyat. Tengok. Oh, jadi hari ni tuan-tuan kalau cakap nak kembali kepada sunnah, hati-hati. Orang mari pegang kita dalam bab sanad, rebah kita. Memang hebat. Saya tak nak sebutlah nama kumpulan sebab memang hebat sungguh. Kalau tuan-tuan tengok dalam perdebatan, dalam perbincangan, dia bawa sanad hadis, memang lekat kita. Lekat. Tapi conclusion salah. Dia nak menafikan hadis azab kubur, nak menafikan hadis biasa hadis tentang sifat ni, memanglah itu di antara yang agenda besar. Dan hadis-hadis lain lagi tentang mahsyar dinafikan berdasar kepada kajian-kajian baru yang dibuat. Sedangkan benda tu telah ijma' ulama-ulama hadis dulu. Ibn Hajar telah bawa ijma', Imam Nawawi bawa ijma', hadis-hadis tentang begini telah diterima oleh para ulama. Dalam Bukhari ada, dalam hadis lain, tapi dirungkai balik. Jadi ilmu hadis ni kita kena belajar betul-betul. Kalau nak kata aku ni pejuang sunnah, belajar tentang ilmu rijal, biar betul. Ilmu rijal pun tajrihnya kita guna untuk ulama-ulama hadis je. Jangan duduk pancung kawan-kawan kita di zaman kita hari ni, tak ada guna lagi. Ni guna ilmu jarah wa ta'dil, pancung kawan sendiri. Buat apa? Habislah kita. Yang seterusnya, yang terakhir, sunat menjadikan Jumaat sebagai hari untuk amal akhirat dan meninggalkan segala kesibukan dunia. Ini insya-Allah lah. Kata kita, kalau kita boleh tukar tampuk pemerintahan kita ni, kita tukar yang pertama sekali, kita tukar kembalikan cuti pada hari Jumaat. Setuju tak setuju? Setuju. Insya-Allah. Tuan-tuan doakan. Jangan pula kata tak boleh mundi pula, susah pula ni. Macam mana mau tukar? Ada sikit lagi bab. Faslun fi zikrin nawafil. Fasal pada menyatakan sembahyang sunat. Kita ambil bab ni. Sembahyang sunat terbagi kepada 3 bahagian, iaitulah sunnah, mustahab dan tatawwu. Pelik ni. Sunnah, mustahab, tatawwu. Kalau kita baca terjemahan Melayu, semuanya salat sunat berlaku. Tapi apa beza? Ini bila kita mengaji ni cantik. Maksud sunnah ialah salat sunat yang sentiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah orang dipanggil sunnah muakkadah. Sunat yang kuat. Seperti salat sunat yang mengiringi salat fardu, dia panggil rawatib, witir dan duha. Hak ni sunnah muakkad, sunnah yang Nabi kita tak tinggal. Yang kedua mustahab, ialah sembahyang sunat yang diberitahu kelebihannya oleh hadis-hadis, walaupun tidak diceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa melakukannya, seperti salat sunat ketika masuk rumah dan keluar daripadanya. Manakala tatawwu' pula ialah selain daripada yang tersebut di atas, yang tidak terdapat hadis mengenainya, tetapi seseorang hamba melakukannya secara sukarela. Aku nak apa tu? Semayang. Tanpa menisbahkan ada kepada mana-mana. Ni banyak kita ni, solat ni yang tidak ada nama yang tersendiri daripada syariat. Jadi dipanggil hak ni tatawwu'. Tatawwu' ni nak semayang sunat, tak ada orang larang, waktu yang tidak dilarangkan. Ketiga-tiga bahagian di atas dikenali sebagai an-nawafil. Kata jamak plural kepada kalimah an-naflu. Makna an-naflu ialah tambahan, kerana sembahyang ini adalah tambahan kepada sembahyang fardu nawafil. Banyak istilah dia ni. Sunnah, mustahab, tatawwu', nawafil dimaksud sini. Ketahuilah bahawa ibadat sunat fizikal yang paling afdal ialah sembahyang. Ibadat sunat secara fizikalnya salat. Jenis-jenis sembahyang sunat dan kelebihannya banyak disebutkan dalam kitab-kitab fiqh dan lainnya. Di sini kami hanya menyebutkan salat sunat tasbih. Syekh ni nak lagi pada sembahyang sunat tasbih. Ini kerana sebahagian manusia tidak mengetahui caranya. Ikrimah meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Al-Abbas, pak saudara dia. Dia kata apa? Wahai bapa saudaraku, maukah aku ajarkan kepada kamu? Disebut hadis tersebut sehingga kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu sembahyang 4 rakaat. Pada setiap rakaat bacalah Al-Fatihah dan satu surah yang lain. Setelah selesai membacanya pada rakaat pertama, sedang kamu masih berdiri, kamu adalah membaca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ni dalam sebuah risalah yang kecil yang saya tolong terjemahkan. Tajuk dianya kelebihan 4 kalimah. Kelebihan 4 kalimah ni insya-Allah tuan-tuan boleh tengok dalam blog Abu Anas Madani, belum masuk lagi, akan dimasukkan dalam masa terdekat ini. Satu pamphlet ni cantik. Kelebihan 4 kalimah ni 12 kelebihan.
yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, 12 kelebihan tentang 4 kalimah ini. Kita bacalah nanti. Satu masa nanti kita wacana di lain tempat pula. Jadi baca subhanallah alhamdulillah ni sebanyak 5 kali. Kemudian kamu rukuk dan kamu membacanya, zikir tersebut sebanyak 10 kali. Kemudian kamu bangkit dari rukuk, lalu kamu membacanya 10 kali. Kemudian kamu turun sujud dan ketika sujud kamu membacanya 10 kali. Kemudian kamu bangkit dari sujud dan membacanya 10 kali. Kemudian kamu sujud lalu membacanya 10 kali. Setelah bangkit dari sujud kamu membacanya 10 kali sebelum bangun berdiri rakaat yang kedua. Kena buat senarai lah carta 10-10. Semuanya berjumlah 75 kali. Kamu lakukan sedemikian pada setiap rakaat. Jika mampu, kamu lakukannya setiap hari sekali. Jika tidak mampu, kamu lakukan pada setiap Jumaat sekali. Jika tidak mampu, lakukannya sekali sebulan. Jika tidak mampu, lakukannya sekali setahun. Sekiranya tidak mampu juga, kamu dirikannya sekali seumur hidup. Jadi hadis ini panjanglah cerita para ulama. Siapa yang nak buat, kita tak larang. Siapa dia tak nak buat, kata ada ulama mendhaifkannya, maka itu pun satu pandangan. Wallahu a'lam. Itulah pendekatan yang saya bawa. Mungkin tuan-tuan dengar ustaz lain kata konden terus hadis ni. Habis? Macam mana dengan Syekh Albani yang mentasihahkannya? Bila sibuk isu Syekh Albani, sibuk pula orang-orang muda hari ni. Orang ni tak setuju, orang ni setuju. Kita ni macam kita ni ulama hadis besar pula dia. Boleh cerita itu, boleh cerita ni, boleh kondem ulama. Jadi jangan. Kita berbincang secara ilmiah. Hadis ini ditasihkan oleh Syekh dan ditasihkan oleh orang lain dan telah ditataifkan oleh ramai ulama lain. Jadi pendekatan kita yang paling rasa selamatnya, orang nak buat, dia buat. Orang tak nak buat, diam. Jangan marah orang. Yang terakhir sekali, waktu yang dilarang mendirikan salat. Sembahyang sunat yang tidak bersebab, seperti sembahyang tasbih, tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu larangan. 3 waktu yang telah disebut. Waktu larangan ni bila? Selepas salat subuh sehingga naik matahari, sebelum zuhur dia panggil waktu matahari di tengah langit, dan selepas asar sehingga kepada tenggelam matahari. Jadi hari ni ada satu fenomena baru. Masuk dalam khabar kata baru ni. Semaya hajat lepas maya asar pula dah. Cerdik sungguhlah pokok ni. Nak mempertahankan akidah. Itu. Sekarang ni perjuangan akidah cukup hebat. Ini kerana larangan mengerjakannya adalah sangat kuat, sedangkan sebab untuk bersembahyang seperti salat tasbih dan salat hajat dan seumpamanya itu adalah lemah. Manakala salat sunat yang bersebab seperti salat tahiyatul masjid, salat gerhana, minta hujan dan seumpamanya, terdapat 2 riwayat mengenainya yang boleh dan melarangnya. Jadi ada ulama mengatakan sembahyang yang bersebab seperti tahiyatul masjid, salat wudu, ini tidak dilarang walaupun di waktu larangan. Terdapat 3 hikmah di sebalik larangan salat sunat pada 3 waktu tersebut. Apa sebab hikmahnya? Yang pertama, mengelakkan daripada menyerupai penyembah matahari yang menyembah matahari ketika dia sedang terbit. Waktu naik matahari, kenapa tak boleh salat itu? Kerana syaitan duk tunggu. Matahari naik, dia sujud pada syaitan. Penyembah matahari ni macam ada. Yang kedua, berwaspada daripada sujud kepada tunduk pada syaitan. Ini kerana matahari tersebut bersama tunduk syaitan. Syaitan sujud ketika itu. Jadi kita tak mahu sekali dengan syaitan. Setelah matahari mula naik, ia akan tinggalkannya. Syaitan akan kembali bersama matahari ketika dia berada di tengah-tengah langit. Apabila tengah langitnya, matahari tegak betul. Apabila matahari gelincir, condong ke barat, dia akan menjauhinya. Ketika matahari mula tenggelam, ia kembali bersamanya. Setelah tenggelam seluruhnya, ia akan menjauhinya. Jadi syaitan. Karena itulah saya bimbang, kalau ada orang duk main dengan wasyamsi ni, duk main dengan matahari ni, duduk pusing sekali dengan matahari ni, saya bimbang takut ada unsur-unsur benda luar yang masuk. Jadi perlu kena teliti fatwa-fatwa ulama tentang masalah ini. Jangan duk main seronok ya. Tak seronok, boleh menangis. Lepas balik menangis, yang tak untuk aurat duduk situ juga. Yang tak salat juga. Apa benda menangis? Kita tangis ni bukan lakonan, tangis kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, yang ketiga, hikmah larangan ini, mereka yang berjalan menuju akhirat sentiasa melakukan ibadat. Berterusan melakukan ibadat yang sama boleh menyebabkan kebosanan. Apabila terdapat tegahan melakukannya, kecergasan akan kembali bertambah. Lepas subuh, stop, jangan duduk salat, diam. Buat apa? Baca zikir waktu pagi. Lagi, baca Quran. Itu dipanggil. Petang, kenapa tak ada salat sunat? Sebab dia ada zikir lepas zikir petang. Ada tak ada? Ada. Menjadi amalan kita, kita duk baca zikir waktu petang. Salat sunat tak ada waktu itu.
Jadi dia kata hikmahnya nak mempelbagaikan ibadat. Ini cantik. Ini kerana keinginan manusia lebih cenderung kepada perkara yang dilarang. Bila itu istilah kata, kalau nak suruh laku satu benda, larang. Lepas diharamkan, naik harga. Manusia ditegah menunaikan salat pada waktu-waktu larangan, tetapi mereka tidak ditegah melakukan ibadat yang lain. Contohnya Al-Quran dan bertasbih, beristighfar, semuanya ini bertujuan agar seseorang ahli ibadat dapat berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Sembahyang itu sendiri terdiri daripada pelbagai perbuatan seperti berdiri, rukuk, sujud dan lain-lainnya, agar tidak menjemungkannya. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung bincang kita dalam bab yang ketiga, zakat, rahsia dan segalanya. Dan kita akhir dengan perbincangan tentang rahsia haji. InsyaAllah itu rahsia-rahsia yang perlu kita belajar. Manusia ni suka ilmu-ilmu rahsia. Tak tahulah pasal apa dia. Dia suka ilmu rahsia tak? Ilmu rahsia tu, ilmu rahsia ni tak apa, rahsia. Tapi sebenarnya ilmu rahsia ni panggil ilmu hikmah. Hikmah di sebalik pensyariatan. Kenapa disyariatkan benda ni? Kita nampak macam tadi. Kenapa dilarang waktu ni? Kerana ada zikir lain, ada amalan lain yang kita boleh pelbagaikan dia. Cantik tak cantik syariat Islam? Sangat cantik tuan-tuan muslimin dan muslimat. Habislah kita, insya-Allah kita sambung bincang kita pada tarikh yang berikutnya, iaitu bab yang ketiga.